Mikro, semua individu dalam masyarakat, tak kira lah sama ada yang bujang ataupun berkeluarga, sewajarnya menguruskan keuangan dengan bijak dan berhemah. Ilmu pengurusan keuangan perlu dipertingkatkan. Belilah perkara yang perlu sahaja, mengikut kepentingan. Duit yang kita ada hasil pada penangguhan pembayaran pembiayaan bank, beli package moratorium juga, pengeluaran wang caruman KNBL SP yang telah diumumkan oleh pemerintah sebelum-sebelum ini. Kita kena gunakan dengan sebaik mungkin, dengan cara yang terbaik bagi tujuan pembelanjaan perkara yang perlu saja dan bukan untuk bermewah-mewahan. Macam dulu memang tak dapat lagi dah. Lebihan duit yang kita ada, lebihan wang yang kita ada, perlu digunakan untuk melangsaikan perbelanjaan asas, dan selebihnya perlu disimpan atau dilaburkan bagi tujuan untuk mendapatkan pulangan yang bersesuaian bagi bekalan masa depan. Ramai tuan-tuan orang yang susah hari ni, bukan sikit-sikit tuan-tuan. Kan? Dan pada masa ini kita dah boleh tengok pelbagai perkhidmatan penghantaran barangan harian ke rumah bukan hanya ditawar oleh perniagaan besar, tetapi juga oleh syarikat-syarikat, kedai-kedai kecil, kedai-kedai runcit pun ada buat sekarang. Tetapi bila orang nak hantar, boleh hantar, tapi nak kena bayar tu. Bukan boleh bayar dengan Elio kan? Kena bayar lah betul-betul. Berapa kena? Minta ayam 5 ekor, bayar RM1 je nak. Kan? Tak dapat lah kan? Kena susun strategi kewangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah Ar-Ra'd tu ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi tuan-tuan, ada 5 langkah mudah saya nak kongsikan. Yang pertama, tetapkan penggunaan duit kita. Senaraikan penggunaan kewangan sebaik-baiknya supaya kita lebih jelas dan tidak tersasar dengan membuat pembelian yang tidak penting. Kau jangan main klik ya dalam komputer tu. Kayak telefon, beli, tak beli, buy. Tu yang kau kena buy dengan lelaki kau tu. Kau jangan main-main. Kang mulalah lelaki kau jaga kan. Kau mentokan, banyak duit kau, kan? Dah mula dah pertikaian tu berlangsung kan. Tak percaya tanya Tuan Qadi kita. Dia lagi banyak lah kan ngadap kes kan orang bergaduh ni kan. Kita ni tuan-tuan, saya dengar-dengar ada lah, tapi taklah sebanyak orang ada kes berdaftar macam Tuan Qadi kita kan. Saya bagi nasihat, yang boleh ambil tuan kan. Tak boleh suka hati lah kan. Jadi senarai penggunaan kewangan ni supaya lebih jelas, supaya kita tidak tersasar. Selain itu juga dapat memberi kesedaran kepada kita semua tentang kepentingan kita berjimat, termasuk untuk kegunaan ketika waktu sukar. Contoh tiba-tiba sakit poning kan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Keduanya, mencatat duit keluar masuk. Catat tuan-tuan. Biasakan diri dengan mencatat siapa belanjaan walaupun hanya sekadar membeli barangan dapur. Dengan buat catatan keluar duit, keluar masuk duit ni, kita akan lebih menjaga penggunaan duit dengan lebih teliti. Sesuaikan dengan gaya hidup. Sesuai gaya hidup tu dengan situasi kewangan sangat penting. Dah tahu kau ada 5 kereta, carilah kereta yang jimat minyak. Kan? Ataupun cari kereta yang tak ada bumbung macam Porsche tu. Tak, motosikal. Naik motor tak ada bumbung, senang kan. Minyak pun kalau isi RM10 dah penuh lah kan. Kereta kau isi RM10 kau fras, jadi stres ya kan. Dia tu nanti hujan jangan Ustaz, air bukannya api kan. Kau pakailah baju hujan, apa masalah kan. Banyak cekadak habis kalau kau kata takut hujan, kau pergi beli motor tu dulu pun suruh. Beli motor kau main simpan, bawa lah motor tu. Ataupun tak ada motor, tak ada Ustaz, basikal kau kayu lah basikal tu. Bukan mau sabona segamat tu dah. Kan? Daripada Batu Anam tu sampailah kau Pokan tu. Eloklah kurus sampai menyamat kan. Macam tu lah. Dia sampai bangsa pemalih tuan-tuan. Semua macam malasan bagi kan. Naik basikal tu. Sebenarnya kita kena budayakan naik basikal. Environment pun sihat kan. Jalan baru pun dah siap. Kan? Jalan Seramat yang baru tu. Mak cantik jalan tu. Kan? Bau kodai yang lagi tar tu. Kan? Saya pun nak kan lalu jalan tu cantik. Naik basikal tuan-tuan. Exercise. Ini salah satu cara lah. Satu cara Tapi tuan-tuan nak dongar-dongar lah. Tak nak dongar suka hati lah tuan-tuan kan. Tapi ini pandangan saya. Kemudian kita simpan duit kecemasan emergency tadi. Bukan emergency nak beli mesin basuh, tak ada. Kau pergi lah tepi sungai tu basuh, mana yang dapat jimat lah kan. Tapi maksudnya tak ada tutup lah tuan-tuan. Tapi maksudnya kita buat simpan duit untuk kecemasan ni, kita tak tahu apa yang akan berlaku masa akan datang.
Dan begitu juga sentiasa belajar tentang ilmu keuangan. Macam mana pula pada orang yang berniaga? Ni satu hal kan ni kan. Orang berniaga macam mana pula? Orang berniaga dah mula dah kena bincang-bincang, kena fikir. Simpan maklumat tentang COVID ni. Macam mana keadaan dia? Apa yang boleh tak boleh? Apa alternatif yang ada? Kemudian senaraikan kesan yang boleh berlaku pada perniagaan kita. Tengok. Kemudian begitu juga tengok dari segi jualan. Tengok kalau jualan tu macam mana? Peningkatannya. Boleh maintain tak? Boleh sustain tak? Kemudian tengok si kaki tangan kita. Perlu dikurangkan ke? Kan? Kalau mungkin staff makan kerja boleh apa? Bukan kuih bakar ya. Nego kuih bakar. Pekerja sampai 50 orang pekerja tu. Kan? Tengoklah. Tengok kesesuaian. Tapi mana tahu dia punya pasaran sampai ke luar negara. Ke luar negara tuan-tuan. Atau pulanglah. Terpulanglah kalau nak. Tapi tengok kesesuaian. Kemudian rantaian bekalan. Cukup ke tak? Kalau kita bergantung kepada pembekal, mungkin akan ada kesan. Pembekal pun tutupnya. Dan begitu juga dari segi keuangan. Tengok, terutama ada tak kita punya reserve kita macam mana? Simpanan untuk syarikat, ada tak? Kalau tak ada, kita kena berjaga-jagalah, hati-hati. Kemudian adakah perbincangan dengan pembekal utama supaya nak tengok tahap dia orang macam mana, dia masih boleh bekalkan barangan ke tidak dalam tempoh ni. Kemudian tingkatkan jualan dalam talian. Kena pakai online. Kan? Kalau nak tunggu datang pada tak segamat lagi camah tuan-tuan, tak tahu tak bila kalau dapat tuan-tuan. Lambik ni nasib baik lah bila buat online tu ingat dia balik kat Samsul Debat. Wah dulu selalu aku camah kat sana kan. Dah lah selalu Goma lah makan kat sana sedap tuan-tuan kat segamat. Jangan main-main kan. Sarapan ni power lah orang kata. Sarapan ni macam-macam benda ada kan. Ni cerita lah tuan-tuan besok dah offline, besok dah clear lockdown, tak ingat tak tidak nak panggil Samsul Debat lagi entahlah kan. Ni bukan merajuk tuan-tuan, lebih kurang lah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena memahirkan diri kita tentang online ni. Tengok peluang-peluang. Kadang-kadang orang yang berniaga dia boleh guna Shopee, Lazada kan. Saya tak sepatut sebut ni Shopee dengan Lazada ni sebab dia tak taja camah kita hari ni kan. Jadi sebut BEM Amalat dia boleh sebut sebab dia yang sponsor kan. Tapi saya bagi contoh tu, contoh bukan promote pun. Pesan kat Shopee dengan Lazada, kalau nak selalu sebut nama kau, sponsor lah program ni contoh kan. Banyak sekadar bagilah sumbangan sikit kan, bagi sumbangan wang tunai sikit kepada penganjur macam tu kan. PPD dapat sikit macam tu kan. Pejabat tadi pun dapat sikit, dah tabung staff dia, barulah botik kan. Ini pun benda tajuk kosong kan. Sian melopong. Cuba tengok tadi Kadi berucap pun tak semangat tuan-tuan. Sian. Apa macam tu? Tak tahulah kan. Tak tahulah kok dia memang macam tu cakap kan, tak tahulah. Kan? Tapi nampak tu ya kan. Ya. Saya pun tadi menguap je tadi tuan-tuan. Bukan menguap apa dah, sebab menguap dengan doa tu. Saya menghayati doa yang dibacakan oleh pembaca doa. Kan? Doa, tapi bagus dia doa dia pendek je. Nasib baik tak meraung doa tadi kan. Manalah tahu kes dah 17,000 meraung pula kan. Doa kan, dah tahu doa berpanjang sikit kan. Jadi tuan-tuan begitu juga kemaskini penyata statement kita. Tengok duit keluar masuk, macam mana prestasi dia, tengok okey tak okey. Buat semua belanjawan yang ada dengan satu target dan persediaan. Kalau jadi apa-apa, apa kita nak buat, semua dah ada. Bertindak sekarang untuk memperbaiki aliran tunai kita. Mungkin ada satu alternatif pilihan perniagaan kita. Tetapkan plan kecemasan contingency plan. Begitu juga kena pasti pekerja yang boleh berjuang bersama dengan kita. Ya tuan-tuan, bukan semua pekerja dengan kita tahu. Tapi tuan-tuan yang kerja kat pejabat kerajaan ni tak sah lah, tak boleh pakai tuan-tuan. Itu semua gaji tetap dah ada. Ini orang lain yang kat luar ni kan. Tu saya kata tadi. Tapi macam mana kerja elok tuan-tuan. Kenapa saya sebut kerja elok ni? Sebab walaupun kita kerja kerajaan, kerja swasta, Nabi sebut Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu, dia akan buat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Tu memang selalu Nabi sebut. Nabi suruh kita kerja elok. Jangan main cincai-cincai ataupun asbul. Tahu asbul? Asal boleh. Kan? Tak ada. Kena baik betul-betul. Kan? Kerja elok biar dia semangat. Kemudian kenal pasti juga tentang pembayaran-pembayaran yang kita kena buat. Kalau perlu tangguh, kita tangguh. Tapi ni tuan-tuan mengadulah dengan wakil rakyat tuan-tuan kan. Beritahu
tolong khabar kat bank ni. Janganlah dibangang dengan orang yang mencarum, yang menyimpan duit dalam bank. Bank Memalat bagus. Bank Memalat bagus ni bank lain, saya cakap. Kan? Apa tak moratorium tapi interest tetap kono. Tu masalah sian orang tu, kan? Jadi itulah. Nasib baiklah kita ada hari ni, kan? Kita ada Mr. Lau Tian Peng. Kan? Mr. Lau tolong tengok-tengokkan sikit, kan? Kesian orang moratorium tapi dia punya interest tetap kena bayar. Macam mana, kan? Pening tuan-tuan. Bank Memalat dia tak macam tu, kan? Tak tahulah bank lain, kan? Saya bagi cadangannya, lepas tu kadang orang-orang ni sampai jadi susah lah, kan? Orang ni dia tak nak pula. Sekarang bila interest naik lagi teruk dia kena bayar lah. Tak nak dia bayar jugalah. Tak ada dia ambil moratorium tu. Yang itu isu dia, tuan-tuan. Kesian orang ni, kan? Lepas tu ada orang sampai tak makan. Yang tak makan ni senang lah, tuan-tuan. Memang salah pemimpin. Pemimpin mana? Ketua kampung. Minta maaf saya cakap. Ketua kampung mesti serta penduduk. Takkan kau tak tahu berapa ramai dalam kampung tu janda yang tak ada makan? Takkan kau tak tahu kat dalam kampung tu berapa banyak ibu tunggal, anak-anak yang tak ada pembelaan? Takkan tak tahu dalam kampung tu berapa ramai orang yang hilang kerja? Sebagai ketua kampung tu, kerja kau kena pastikan maklumat. Lepas tu ketua kampung cakap, saya peruntukan saya pun, saya punya allowance pun tak tinggi mana, Ustaz. Siapa suruh pakai duit kau? Orang suruh dapatkan maklumat. Lepas tu kau minta lah dengan Kadi. Contohlah, kan? Kadi pula terbabit pahala pula, kan? Minta lah dengan wakil rakyat. Wakil rakyat bagilah peruntukan. Kalau wakil rakyat tak boleh bagi peruntukan, suruhlah wakil rakyat tu berhenti. Apa susah, kan? Macam tu, hari tu waktu pilihan raya bukan main, segala carut dapur orang kau boleh sampai. Hari ni payah warna pula, kan? Contoh. Jadi ketua kampung susah duduk, pastikan maklumat tu ada. Makna jaringan tu dah ada jaring dah, takap kaut mana orang-orang susah ni. Kemudian bagi maklumat, ya. Walaupun tak ada kena-mengena dengan topik pengurusan kewangan, tapi saya nak balun, saya masuklah sikit, tuan-tuan, kan? Dan begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita mendapati kita dalam kesusahan kewangan, dapatkan nasihat mereka yang berpengalaman dan profesional, kan? Kemudian tanyalah mereka, mungkin mereka ada pandangan-pandangan yang boleh menambah baik kedudukan kewangan kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak naklah bercerabih panjang buana. Kita buka lah kalau ada soalan-soalan yang nak dikemukakan. Mana yang saya jawab, tuan-tuan. Kau tak boleh kan, Tuan Kadi, tolong jawab. Kau tak boleh jawab kan, Mr. Lau pun boleh jawab. Kau tahu benar kan? Lain kali lah saya jawab, tuan-tuan. Apa susah-susah, kan? Jadi siapa nak tanya soalan, tanyalah. Apa pun soalan, tanyalah, tuan-tuan. Kau tak tajuk ni pun ada tergagak nak tanyalah, tuan-tuan. Wallahualam. Terima kasih. Okey, baik. Tu soalan yang sangat baik lah, ya. Dia kata macam mana, kan? Betul. Inilah yang cerita baru-baru ni kau pun kita dengar macam mana ada seorang celebrity business woman, kan? Dia sebut, ikhtiarlah, kerjalah, dia kata, kan? Sedangkan dia tak tahu, bukan orang tak nak kerja, bukan orang tak nak usaha, tetapi keadaan dia sangat terbatas dengan kawalan pergerakan dan sebagainya. Tetapi saya dapat makluman, semalam saya baru saja berbincang dengan satu ibu pejabat polis, saya jumpa dengan ibu pejabat polis, berbincang dengan ketua polis. Ada beberapa keadaan bila disebutkan essential services, essential services, termasuklah ada orang yang terpaksa bekerja menolong orang di kebun-kebun, tolong orang bekerja di ladang, yang buat kerja-kerja yang dia rasa dia terpaksa tinggalkan career dia yang selama ni bisnes. Bayangkan ada satu syarikat travel ni, cerita satu syarikat travel terpaksa ambil kerja tangkap lembu. Bayangkan syarikat travel ambil kontrak tangkap lembu liar untuk survive. Dan kemudian ini masuk ubah gaya hidup tadi. Gaya hidup ni bukan daripada kerja langsung kau tak payah kerja, tak. Maknanya dia tukar, dia cari alternatif. So dia tangkap lembu. Ni nak cerita tak habis lagi ni, Bila dia tangkap lembu tu, dia bawa lembu, alhamdulillah, ramailah yang orang order lembu dengan dia nak buat korban. Alhamdulillah. Tiba-tiba kerajaan negeri umumkan tak boleh semoleh. Orang minta deposit balik. Paning tak paning, tuan-tuan? Paning. Masalah akan berlaku. Tetapi ada berlaku. Kita tengok macam pilot tadi. Yang saya katakan, Malaysia Airline Group, juruterbang, bayangkan daripada 4-5 penerbangan di luar negara seminggu, dah tinggal 10 penerbangan setahun.
Malah ada yang tinggal 2 penerbangan setahun. Itu pun batal sebab PKP. Tiba-tiba umum PKP, lockdown dan sebagainya. Mereka terpaksa ubah carrier mereka. Kita kan ada dengar itu kan, diviralkan nasi lemak Captain kan? Lemak Captain. Dia pakai baju pilot, dia jual nasi lemak. Dia ubah gaya hidup dia. Sebelum ni dia gah jadi pilot, tarik beg tarik tu dekat KLIA kan. Sekarang tengok kan, polis tu boring, tak ada orang kat luar. Kalau tidak sibuk ngalau kita kat KLIA tu. Tak ada kereta. Masa tu kebetulan saya pergi hantar driver saya balik Sabah. Pergi, ya Allah tengok, lengang. Tapi apa yang dia buat? Dia tetap berniaga. Sikit kau macam mana pun dia tetap usaha. Tu sebab saya kata, minta maaf saya cakap, saya faham. Bukan semua orang. Tetapi, daripada kita mengalah, kita kena usahakan sesuatu. Kalau online lah. Ada orang sanggup bayar, modal sikit, dia bayar RM50, dia bayar RM100. Sebab apa? Sebab dia nak buat bisnes secara online. Dia belajar. Dia buang keegoan dia. Letak kat bawah tapak kaki dia. Sebab sanggup nak belajar. Belajarlah dengan orang Johor. Najib As-Sadok namanya. Kan? Dia belajar dengan Dr. Azizan. Macam-macam dia belajar. Teknik-teknik perniagaan dan sebagainya. Kan? Tak kisahlah apa pun yang kita buat tuan-tuan. Yang penting kita jangan putus asa. Jangan putus asa, ikhtiarkan sesuatu. Dan pada siapa yang dah tak ada jalan tuan-tuan. Kita tengok kan, ada orang naikkan bendera putih kan? Kita tengok orang naikkan bendera putih. Bukan senang tau nak naik bendera putih ni. Saya fikir kalau saya lah naik bendera putih, saya akan fikir, apalah anak aku pandang kat aku? Apa agaknya anak aku akan pandang kat aku? Anak akan cakap, ya Allah abah ni, dia pun naik lah, dia pun dah surrender. Apa pandangan kita, maruah kita pada anak-anak sebenarnya? Tu sebab, tapi pada saya lah, bendera putih tak patut timur tu saya kata tadi. Persatuan penduduk, ketua kampung, kau nak ambil tahu. Dan begitu juga, masyarakat kena ambil berat tentang masyarakat sekeliling. Apa bantuan yang kita boleh bantu? Kalau tak boleh bagi, kita mungkin orang tu keperluan dia, kalau nak RM150, dia nak mula berniaga tu. Bagilah RM100 tu. Tolong tuan-tuan. Tak ada masalah. Dan jangan haraplah kalau orang tu bayar, alhamdulillah, orang tu bayar, nak buat macam mana kan? Kita bagilah pinjam. Apa dah dia kata dia nak berniaga, dia nak RM100. Dia nak beli barang-barang basah, dia nak cuba jual. Dia pandai buat kepek, kepek kampung kan? Dia ambil lah pisang, dia kacik-kacik, dia bakar-bakar, dia buat. Sedap pula jual kat taman perumahan. Dapat balik duit. Makna kata dalam Islam ni satu je. Kan kalau tengok dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Ta'ala beritahu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Kalau ia pun kita sedih, kita pening, jangan terajun. Jangan buat kerja-kerja sesio. Bukannya boleh nyelesai masalah. Kau terajun kau mampu seorang tu tak apa. Masalah kau mampu tu, dengan ahli keluarga kau tu susah nanggung kat rumah tu. Dahlah dia malu. Dahlah dia pening. Tapi kita kena support mana yang kita boleh. Jadi makna kata, memang betul. Tu sebab saya selalu cakap, bab susah ni ya, Tuan Zaini, bukan kita saja. Bukan orang segamatnya. Satu Malaysia. Satu dunia. Lepas tu dahlah susah. Anti vaksin pula tu. Paning betul kepala. La ilaha illallah. Kan? Sebab apa? Kalau kita tengok di negara luar, saya nak beritahu yang terbaru, fakta terbaru di United Kingdom, 40,000 kes sehari hari ni. Kes dia. Tetapi dia orang keluar dah tak pakai mask dah. Kedai buka macam biasa dah. Office buka macam biasa. Sebab dia dah berjaya mewujudkan herd immunity ni. Masyarakat ni majoritinya telah pun divaksinkan. Kita dah lah macam-macam lah. Ada babi lah. Macam-macam kita. Kau kalau majlis fatwa dah khabar tak ada babi, yang kau membabikan mana tu kenapa? Kan? Kadang-kadang orang cakap, wah ni vaksin ni bahaya lah, menyebabkan mati. Bila tanya kau diploma apa? Diploma syariah. Kan tak ada kena-mengena. Kalau kau diploma perubatan, fahamlah aku tu. Kan? Bila tanya apa kelulusan kau? Diploma aktuari lah. Apa bidang tu? Kan? Yang seorang landscape dengan Samsul Debat, undang-undang. Lagilah tak kono dengan medik tu. Kan? Jadi kalau tak tahu,
Dia satulah tuan-tuan, orang kampung saya khabar, kau dah bangang tu jangan tunjuk ke orang. Contoh. Cuba tanya dulu. Macam saya tak tahu, saya tanya masa injection tu saya tanya. Apa maksud vaksin ni? Saya tanya. Oh, vaksin ni Ustaz adalah antigen untuk tambah immunity, untuk tingkatkan daya tahan badan melawan penyakit. Faham. Macam kereta ada airbag dengan tak ada airbag lah. Macam tu lah saya explain pula dalam ceramah kan. Macam tu lah. Jadi tuan Zaini, saya faham. Macam memang betul. Sekarang keadaan dia luar biasa. Dia tak sama. Kalau ada orang cakap, alah memanglah kau susah, kau tak usaha. Salah sebenarnya. Usaha pun dah terhad sekarang ni. Itu isu dia. Faham. Tapi kita kena cari jalan juga. Cari jalan macam mana pun. Secara online, cara offline. Kalau perlu ada tu sebabnya sekarang ni mungkin kerajaan pula kena bincang, kerajaan negeri ke kerajaan pusat kena fikir apa bantuan-bantuan, terutamanya bantuan untuk survival dalam ekonomi, mungkin nak berniaga ke apa, jangan disusahkan. Ada satu kerajaan negeri tu nak bagi bantuan RM1,000 ke setiap isi rumah yang bermasalah. Syarat tak pernah terima bantuan JKM. Pendapatan isi rumah tak lebih berapa ribu. Anak mesti berapa orang. Itu kau sampai 10 syarat macam kau tak nak bagi, kau tak payah bagi. Kau harap pula dia mikir tu. Kau nak bagi-bagilah betul-betul. Kan? Nampak dia susah, tengok apa keperluan, bagi je lah. Yang penting, mudahkan dia urusan dia untuk, usaha dia untuk meneruskan kehidupan dia. Wallahualam. Terima kasih.